Tan Sri Tuan Ketua, saya mohon mencadangkan bahawa majlis ini membuat suatu ketetapan menurut subsection 4/11 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 supaya subsection 4/5 Akta itu hendaklah terus berkuat kuasa bagi tempoh 5 tahun lagi mulai dari 31 Julai 2022. Terima kasih. Tan Sri Tuan Ketua, Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012, SOSMA, merupakan suatu akta yang digubal khusus untuk mengadakan peruntukan bagi langkah-langkah khas yang berhubungan dengan kesalahan keselamatan bagi maksud mengekalkan ketenteraman awam dan keselamatan dan perkara-perkara yang berkait dengannya. Dari sesi asas kepada penggubalan SOSMA 2012, ia diwujudkan untuk menggantikan Akta Keselamatan Dalam Negeri atau Internal Security Act atau ISA pada tahun 1960. Perkara 149 Perlembagaan Persekutuan membolehkan kerajaan menggubal undang-undang bagi menentang perbuatan subversif, tindakan yang memudaratkan ketenteraman awam dan sebagainya. Walaupun undang-undang itu berlawanan dengan mana-mana peruntukan di bawah perkara 5, iaitu kebebasan diri, atau 9, larangan buang negeri dan kebebasan bergerak, atau 10, kebebasan berhimpun, bercakap dan menubuhkan persatuan, dan perkara 13, hak terhadap harta. Ruang untuk menggubal perundangan menentang perbuatan subversif, tindakan yang memudaratkan ketenteraman awam, termasuklah dengan nyata dalam perkara 149 Perlembagaan Persekutuan. Sesuatu akta boleh digubal apabila tindakan telah diambil atau diancam oleh mana-mana kumpulan besar orang, sama ada di dalam ataupun di luar persekutuan. Untuk menyebabkan keganasan terancang terhadap orang atau harta, atau untuk menyebabkan sebilangan besar warga negara takut akan keganasan itu. Atau B, untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap Yang di-Pertuan Agong atau mana-mana kerajaan di dalam persekutuan. Atau C, untuk menggalakkan perasaan niat jahat dan pemusuhan antara kaum yang berlainan atau golongan penduduk yang berlainan yang mungkin menyebabkan keganasan. Atau D, untuk mendapatkan perubahan selain dengan cara yang sah apa-apa jua yang ditetapkan melalui undang-undang. Atau E, yang memudaratkan penyelenggaraan atau perjalanan apa-apa bekalan atau perkhidmatan kepada orang awam atau mana-mana golongan orang awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya. Atau F, yang memudaratkan ketenteraman awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya atau yang memudaratkan keselamatannya. Maka pembentukan apa-apa undang-undang yang bermaksud untuk memberhentikan atau mencegah tindakan itu adalah sah, walaupun peruntukan itu tidak selaras dengan mana-mana peruntukan perkara 5, 9, 10 atau 13. Susulan itulah Parlimen Malaysia di bawah perkara 149 Perlembagaan Persekutuan menggubal dan meluluskan SOSMA 2012 dan akta ini mula berkuat kuasa pada 31 Julai 2012 melalui perwataan penetapan tarikh permulaan kuat kuasa SOSMA iaitu PU-B 256-2012. Kesalahan-kesalahan keselamatan yang boleh diambil tindakan di bawah akta ini adalah seperti berikut. 1. Bab 6, kesalahan terhadap negara, Kanun Kesesaan, Akta 574. 2. Bab 6A, kesalahan yang berhubungan dengan keganasan, Kanun Kesesaan. Dan 3. Bab 6B, jenayah terancang atau Kanun Kesesaan, jenayah terancang Kanun Kesesaan.
Dan 4, bahagian 3A, penyeludupan migran, Akta Anti Pemadangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 atau 670, dan 5, Akta Langkah-Langkah Khas menentang keganasan di luar negara 2015 iaitu Akta 770. Selain itu, di bawah subsection 4/3 dinyatakan dengan sejelas-jelasnya, saya nak ulangi, dinyatakan dengan sejelas-jelasnya, iaitu tiada seorang pun boleh ditangkap dan ditahan di bawah section ini semata-mata atas kepercayaan politik atau aktiviti politiknya. Justru tidak ada apa-apa yang perlu dikhawatiri oleh ahli-ahli yang berhormat sekalian sekiranya timbul kerisauan atau berlakunya salah guna SOSMA 2012. Sejak tahun 2012 sehingga kini, pihak Polis Diraja Malaysia PDRM telah menggunakan SOSMA 2012 ini untuk pelbagai tindakan dalam menangani sebarang ancaman keselamatan kepada negara. Sejak tahun 2016 sehingga Januari 2022, seramai 3,717 orang subjek telah ditahan di bawah akta ini. Sebagaimana yang diperuntukkan daripada jumlah tersebut, seramai 400 orang subjek ditahan kerana terlibat dengan elemen kumpulan pengganas. 321 terlibat dengan aktiviti sindiket penyeludupan manusia. 1,838 kerana kesalahan pemerdagangan manusia dan 1,030 di bawah kesalahan melibatkan jenayah terancam. Susulan penahanan tersebut, seramai 126 telah dituduh di bawah kesalahan keganasan dari tahun 2017 hingga 2022. Dalam tempoh 2018 hingga 2022 pula, seramai 552 orang telah dituduh di bawah kesalahan penyeludupan migran. Daripada statistik ini jelas menunjukkan ancaman kesalahan keselamatan ini adalah nyata dan serius. Saya yakin ahli-ahli yang berhormat sekalian masih ingat akan kes serangan yang telah dilancarkan oleh Jamalul Kiram III di bahagian timur Sabah. Adik kepada Jamalul Kiram III iaitu Agbimuddin telah tiba bersama 100 pengikutnya di Kampung Tanduo Lahad Datu sebulan sebelum pertempuran berlaku. Pertempuran awal telah bermula pada 1 Mac 2013 sehingga 22 Mac 2013 di antara PDRM atau tentera dan tentera yang membawa kepada peletakan senjata oleh pencerobohan. Susulan serangan ini seramai 8 orang pegawai polis dan 2 tentera telah terkorban. Berikutan insiden serangan ini, pihak PDRM telah melakukan tangkapan seramai 551 orang. Daripada jumlah tersebut, 31 orang dituduh di bawah SOSMA 2012 ini dan 8 yang dituduh dihukum hukuman gantung sampai mati. Insiden di Lahad Datu ini nyata telah menimbulkan perasaan tidak tenteram di kalangan masyarakat sekaligus menimbulkan kegentaran awam pada ketika itu. Untuk makluman yang berhormat sekalian, ancaman keselamatan sebegini dan khususnya terhadap Sabah masih berterusan sehingga kini. Disebabkan itu, SOSMA 2012 ini masih relevan dan diperlukan khususnya untuk mengatasi sebarang ancaman di Sabah dan juga dalam negara kita sendiri. Sejak 5 tahun, subsection 4/5 SOSMA 2012 ini dilanjutkan pada 2017. Pihak PDRM telah menggunakan sebaiknya peruntukan perundangan yang ada demi melindungi negara ini dari ancaman-ancaman keselamatan dan ketenteraman awam.